Autobiografi Memoir Perjuangan Politik Syed Hussein Ali. Pengenalan. Senator Dr. Syed Hussein Ali merupakan aktivis politik Malaysia berketurunan Melayu yang merupakan ahli Dewan Negara yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri Selangor. Pada peringkat akar umbi, beliau ialah bekas timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat selepas pergabungan Parti Rakyat Malaysia dengan Parti Keadilan Nasional. Beliau pernah menjadi Presiden Parti Rakyat Malaysia sebelum parti itu bergabung. Oleh disebabkan kerana penglibatan beliau yang aktif dalam bidang politik, beliau telah meletakkan jawatannya sebagai Profesor di Jabatan Antropologi dan Sosiologi UM. Selepas berkhidmat di sana selama hampir 30 tahun. Selain itu, beliau juga telah menulis dan menyunting hampir 20 buah buku, menyediakan lebih 100 buah kertas untuk jurnal dan persidangan antarabangsa serta tempatan. Bab pertama, zaman kanak-kanak. Bab ini secara umumnya menjelaskan tentang kehidupan awal Syed Hussein Ali yang penuh dengan pengalaman bersejarah. Antaranya ialah beliau sempat merasai zaman penjajahan Jepun pada zaman awal kanak-kanak. Bab kedua, pendidikan sehingga universiti. Bab ini menceritakan tentang pendidikan awal Syed Hussein Ali. Pendidikan secara tidak formal bersama ayahnya, beliau mempelajari huruf-huruf Jawi dan juga abjad serta mukaddam. Seterusnya, pada zaman penjajahan Jepun, beliau dimasukkan ke sekolah bandar tinggi. Seterusnya, beliau mendapat peluang untuk melanjutkan pembelajaran beliau ke luar negara. Bab ketiga, kegiatan akademik dan luar akademik. Bab ini menceritakan mengenai kegiatan akademik dan luar akademik Syed Hussein Ali selepas beliau menamatkan pelajaran di universiti. Pada peringkat permulaan, beliau dilantik menjadi penolong pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya pada tahun 1963. Bab keempat, pengenalan kepada politik. Bab ini telah menceritakan tentang sebagaimana Syed Hussein Ali ketika baru mengenali serba sedikit tentang politik. Pada pengenalan bab ini, beliau menceritakan tentang Wak, iaitu ayahnya yang sering meminta beliau bacakan surat khabar utusan Melayu yang pada waktu itu sering menulis tentang isu semasa dan politik. Daripada situ, secara tidak langsung beliau mendapat kelebihan mengetahui keadaan semasa di dalam dan luar negara pada waktu itu. Bab kelima, aktif bersama Parti Rakyat Malaya. Bab ini menceritakan tentang sebelum PRM ditubuhkan, terdapat kumpulan lain yang telah diwujudkan di tanah Melayu iaitu Parti Kebangsaan Melayu Malaya iaitu PKMM. Secara umumnya, bab ini menceritakan tentang pengalaman Syed Hussein Ali berada di dalam parti politik di tanah Melayu. Bab ke-6, berjuang melalui keadilan. Bab ini menceritakan tentang kisah pada tahun 1997 telah berlakunya krisis keuangan yang dihadapi di seluruh Asia Tenggara. Krisis tersebut mempunyai kesan yang teruk terhadap ekonomi dan politik di Malaysia. Hal tersebut telah menyebabkan berlakunya pengangguran dan demonstrasi secara besar-besaran. Bab ke-7, keadilan menghadapi cabaran. Bab ini menceritakan tentang kisah pada tahun 2003 telah berlaku perletakan jawatan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri di dalam perhimpunan UMNO yang diadakan pada tahun tersebut. Oleh itu, beliau telah menyerahkan jawatan tersebut kepada Abdullah Badawi. Walaupun pilihan utama beliau sebagai pengganti ialah Najib Razak, justru itu Abdullah Badawi telah memimpin UMNO, BN
dalam satu pilihan raya umum dan mereka telah meraih kemenangan yang besar yang pernah diperolehi oleh parti tersebut. Bab ke-8, kerjasama menentang musuh. Bab ini telah menceritakan tentang gerakan dan perjuangan rakyat untuk mencapai perubahan. Biasanya, kuasa yang menyekat terdiri daripada golongan pemerintah yang kuat dan zalim. Pada teorinya, kerjasama dan perpaduan yang kukuh di kalangan rakyat mampu menggulung dan menggantikan kekuatan golongan pemerintah. Said Hussein Ali berpeluang menyaksi dan menyertai beberapa usaha rakyat yang cuba bersatu untuk menentang musuh berkenaan. Bab ke-9, memandang ke hadapan. Bab ini telah menceritakan tentang proses memandang ke hadapan merupakan aspek yang perlu diberi keutamaan adalah pembentukan sikap akademik. Hal ini dikatakan kerana Said Hussein juga menyelesaikan kursus kedoktorannya di London School of Economics sewaktu beliau menjadi pensyarah di universiti. Kaedah pengajarannya kepada pelajar adalah memfokuskan kepada 4 bidang iaitu kemiskinan, pendidikan, hubungan kaum dan pembangunan. Metodologi kajian yang pertama iaitu imbas kembali. Teknik ini merupakan satu teknik plot yang digunakan oleh pengarang untuk menceritakan sesuatu peristiwa yang sudah berlaku sebelum peristiwa itu. Sebagai contoh, pada bab yang pertama, penulis telah mengimbas kembali tentang latar belakang dan suasana kehidupan beliau semasa zaman kanak-kanak sehingga dewasa. Syed Hussein Ali berasal dari keluarga yang susah. Ayah beliau tidak mempunyai kerja yang tetap manakala ibu beliau mengajar Al-Quran dan ilmu agama pada setiap hari Sabtu. Contoh yang kedua, pada bab yang kedua, penulis telah mengimbas kembali secara terperinci tentang pendidikan beliau dari zaman persekolahan sehingga ke universiti. Dalam pada itu juga, beliau telah menanam hasrat untuk menjadi seorang doktor. Beliau menceritakan bahawa beliau ingin melanjutkan pelajaran selepas tamat pembelajaran di Senior Cambridge dan berhasrat menjadi seorang doktor suatu hari nanti. Dalam bab 1, antara konflik yang penulis ceritakan ialah sekumpulan orang Melayu simpang yang memakai selempang merah dan bersenjatakan parang panjang berharap menuju ke bandar Penjeram, iaitu pusat bandar batu bahan. Mereka dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Panglima Kiai Saleh. Kononnya Kiai itu dengan pengikut-pengikutnya bertujuan hendak menyeberang sungai Batu Bahan, masuk bandar Penjeram dan membunuh banyak orang Cina yang mungkin. Apabila mendengar kabar tentang serangan yang hendak dilakukan itu, Datuk Wali Ahmad, iaitu pegawai daerah Batu Bahan, telah pergi menemui Panglima Saleh sebelum beliau menyeberangi sungai ke berunding. Hasil perundingan itu, Datuk Ahmad berjanji menuju Panglima Kiai Saleh dengan pengikutnya supaya berundur dan pulang ke kampung Mekah. Ini terjadi kerana tegangan kaum di antara kaum Melayu dan juga Cina komunis. Pada bab 2, penulis menceritakan berlaku di antara pensyarah Belanda dan juga pelajar-pelajar di Melayu, di Universiti Melayu dalam jabatan pengajian. Hal ini terjadi kerana ketika itu Ketua Jabatan orang Belanda bernama Prof. Malmi. Beliau telah mengambil 2 orang syarah baru yang kedua-duanya itu dari Belanda. Pada ketika itu juga, pelajar-pelajar Melayu yang mempunyai perasaan anti Belanda yang kuat, yang berjangkit sedikit daripada Indonesia ke Malaysia. Hal ini menyebabkan timbul persoalan mengapa Ketua Jabatan orang Belanda hanya mengambil pensyarah Belanda. Mengapa beliau tidak mahu menyerapkan pensyarah-pensyarah tempatan yang sudah mendapat master
mendapat peringkat ijazah. Itu kerana dua orang pensyarah dari benda itu diambil tanpa mempunyai sebarang ijazah. Tidak lama kemudian pihak universiti melantik sebuah jawatan kuasa untuk menyiasat hal ini. Kemudian tidak lama kemudian Prof. Wirol Ming ditamatkan dan diganti oleh Prof. Sultan Takdir Ali Jasbana menjadi ketua jabatan. Beliau mengambil pensyarah tempatan untuk ditukar menjadi pensyarah tutup. Okey, seterusnya terdapat juga konflik pada bab ke-8 di mana penulis menceritakan kontroversi yang timbul setelah wujud parti-parti pembangkang yang dinamakan Gagasan dan APU. Pada ketika itu telah berlaku satu konflik apabila tidak ada akhbar Melayu ataupun Inggeris yang berani menerbitkan manifesto pihak pembangkang walaupun dengan bayaran yang sangat lumayan. Seterusnya pada bab ke-9, penulis menceritakan tentang satu percubaan untuk membunuhnya. Pada ketika itu, beliau bersama Nik Aziz telah terbabit dalam kemalangan motosikal setelah disondol oleh sebuah kereta. Namun begitu, beliau dan Nik Aziz hanya mengalami kecederaan ringan dan telah dirawat di hospital yang berdekatan. Dialog merupakan percakapan watak dengan watak dalam cerita. Dua watak atau lebih akan berbalas kata. Pengarang menggunakan teknik ini untuk menggerakkan atau mengembangkan cerita selanjutnya. Yang pertama, pada bab ketiga, penulis menceritakan pengalamannya berforum bersama Dr. Mahathir dan Sir Noor Abdul yang bertopik isu semasa di Dewan Tunku Chancellor (DTC). Antara dialognya ialah kata Mahathir, orang keturunan Arab patutnya tak ada hak membincangkan soal politik di negeri ini. Kemudian jawab penulis dengan tenang, saya tidak hendak bercakap tentang hak orang keturunan, kerana kalau tidak saya terpaksa bercakap tentang hak orang keturunan India pula. Yang kedua, pada bab keempat, penulis ada menggunakan dialog dalam penulisannya. Dialog pertama yang dinyatakan oleh penulis ialah ketika beliau ditanya oleh rakan ayahnya tentang sosialis. Apa dia sosialis itu, Hussein? Kali kedua penulis menggunakan kaedah dialog adalah ketika beliau bercakap dengan Dr. Poh Su Kai selepas pelancaran bukunya. Penulis menyatakan ketika dipanggil Dr. Poh Su Kai, doktor katakan kepadanya, Syed, sekarang saya faham. Baru saya faham mengapa selepas 2 tahun ditahan, saya telah dipanggil oleh pegawai-pegawai SB untuk disoal siasat tentang sains. Saya anggap tentu ada sesuatu, tetapi saya tidak faham mengapa. Sekarang saya faham. Kali ketiga dialog dalam bab ini dinyatakan ketika Usman berseloroh dengan penulis, aku tidak mahu menjadi presiden sepanjang hayat. Ungkapan ini dikeluarkan kepada Syed Hussein ketika Usman mahu berundur daripada pena. Dialog ringkas seterusnya dinyatakan oleh penulis antara beliau dan Aziz. Mereka bercakap tentang konflik antara Aziz dan pengawalnya. Syed Hussein bertanya mengapa tidak diceritakan kepada umum. Aziz menjawab, Allah mengetahui, cukuplah. Ini adalah beberapa kaedah dialog yang digunakan oleh penulis dalam bab 4 autobiografi ini. Pemerian merupakan penggunaan untuk menerangkan peristiwa dalam plot secara langsung. Pengarang menerangkan atau menggambarkan sesuatu perkara atau peristiwa secara langsung. Kaedah ini banyak diaplikasikan oleh penulis dalam beberapa bab. Antaranya, kaedah ini digunakan pada permulaan bab 6 yang mana penulis menceritakan kesan krisis kewangan yang berlaku di Asia Tenggara pada tahun 1997. Contohnya, kesan krisis kewangan menyebabkan kemerosotan ekonomi mengakibatkan pengangguran, kehidupan semakin sempit. Berdasarkan ayat ini, penulis lebih kepada bercerita secara langsung tanpa menggunakan kaedah-kaedah yang menyebabkan pembaca perlu berfikir. Kejutan merupakan keadaan atau peristiwa yang berlaku tanpa disangka-sangka oleh pembaca. Dengan kata lain, pembaca tidak dapat menjangkakan peristiwa itu akan berlaku dan peristiwa itu berlaku secara mengejut.
Contoh kejutan yang dihadapi penulis ialah apabila beliau terkejut mendapat panggilan secara langsung daripada Anwar Ibrahim. Contohnya dalam penceritaan dalam bab 6, beliau berkata, "Suatu hari, dengan tidak disangka-sangka, aku menerima panggilan telefon daripada Anwar." Jadi betullah cerita beliau mempunyai kemudahan untuk menelefon keluar sekali-sekala. Memoir ini merupakan kenangan hidup penulis tentang perjuangan politiknya untuk menegakkan keadilan, kebajikan dan kebenaran bagi rakyat. Ia menceritakan mengenai penyertaan, kegiatan, pengalaman dan pandangan beliau, terutamanya berhubung beberapa peristiwa politik yang melibatkan rakyat. Pengalaman semasa kecil, pengaruh ibu bapa serta suasana kekeluargaan, pendidikan, kegiatan akademik serta luar akademik diceritakan kerana sedikit sebanyak mempengaruhi sikap hidup penulis, terutamanya terhadap bidang politik yang lebih setengah abad diceburi oleh beliau. Soal politik yang ditumpukan di dalam memoir ini berpusat kepada catatan tentang penyertaan dan pengalaman serta sikap, pandangan dan fikirannya terhadap beberapa isu, perkembangan, peristiwa dan kontroversi politik yang berlaku dalam parti dan negara. Selain itu, gaya penulisan yang menarik dan jelas digunakan dan memudahkan lagi pembaca mendalami perasaan dan emosi penulis untuk setiap kisah yang diceritakannya.